Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung balik pembelajaran yang seterusnya iaitu bab yang ke-18, ya, bab yang kedua terakhir dalam tingkatan 4 ini. Okay, so apa babnya? Namanya adalah adawat jazam. Macam saya nyatakan dalam video sebelum ini iaitu dalam adawat nasab. Okay, macam kita tahu adawat nasab adalah kita menasabkan fi'il mudhari'. Okay, kalau fi'il itu adalah mufrad, kita bariskan atas. Tapi kalau fi'il itu musanna ataupun jamak, kita buang nunnya. Sama juga konsepnya untuk adawat jazam, cuma baris sahaja yang bertukar. Adawat jazam kita pun dah tahu jazam. Jazam adalah menjazamkan ataupun memajzumkan ataupun mensukunkan, mematikan fi'il mudhari' itu. Satu sahaja fi'il mudhari' yang kita sukunkan. Okey, dan adawat jazamnya apa? Okey, adawat jazamnya iaitu lam, lam amar, la nahiyah dan juga lamma. Okay, sebelum tu kita tengok dekat kotak warna biru ni. Adawat jazam tadkhulu ala fi'lil mudhari'. Dia masuk dalam fi'il mudhari' je. Dia tak masuk dekat fi'il lain. Okay, fatajzimuhu, dan kemudian kita sukunkan. Sukunkan pada fi'il apa? Kita hanya sukunkan pada fi'il mudhari' yang mufrad sahaja. Okay, yang tak mufrad kita buat apa? Sama juga macam adawat nasab, yang tak mufrad kita hanya hazafkan nun. Okay, konsepnya sama, cuma baris je bertukar dan adawatnya lain. Okay, kita tengok lam. Okay, yang pertama lam. Lam adalah huruf jazam wa nafi lil madhi. Ingat tak, kalau adawat nasab kita ada lan, menceritakan akan datang, cerita yang lil mustaqbal. Tapi kalau lam, kita ceritakan satu benda yang lepas ataupun benda yang tak pernah jadi pun. Okay, contohnya lam akul, saya tak pernah makan ni, ataupun saya contoh, siapa yang makan ni dulu, lam akul, saya tak makan pun, macam tu. Ataupun lam akul, saya takkan makan, macam tu ya, untuk lam. Nampak tak, kita sebut akul, saya tak sebut lam akulu. Sebab apa? Sebab mufrad. Bila masuk huruf adawat jazam, dia akan jadi jazam lah. Dah lama adawat jazam kan. Kalau tak tahu jazam tu apa, tak tahulah. Okey, seterusnya kita masuk lama dulu. Okey, yang kedua lama. Okey, lama ni apa pula? Huruf jazam wa nafi lil madi. Okey, ma'a tawaqqu'u hudusihi fil mustaqbal. Ni apa pula? Okey, dia adalah menjazamkan, huruf jazam yang menafikan sesuatu yang lepas, tetapi tawaqqu'u hudusihi, tetapi kejadian peristiwa ini berlaku pada masa akan datang. Faham tak? Contohnya lah, kebanyakannya berada dalam mana? Dalam ayat Quran. Okay, contohnya dalam ayat Quran banyak menggunakan lama takku, lama apa ya, saya pun tak ingat, Azim ya. Tapi menceritakan kebanyakan ayat Quran tu, ayat Quran semua ayat-ayat yang lama, betul. Okay, ayat-ayat lama, tapi semuanya menceritakan tentang sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang akan datang. Sebab tu dia kata macam tu, tawaqqu'u hudusi, kejadian peristiwanya itu fil mustaqbal, pada masa akan datang. Samalah juga macam lan. Okay, cuma ini lama. Lan menceritakan tentang masa akan datang, cuma dia menasabkan. Tetapi kalau lama juga menceritakan akan datang, tetapi dia menjazamkan. Okay, macam tu je lah. Okay, kemudian yang ketiga la nahiyah. Okay, la nahiyah, nehi. Kalau macam orang tengok Hindustan kan, nehi, maksudnya jangan. Jangan nehi, jangan buat. Okay, maksudnya huruf jazam wan nahi, kan, nahi mungkar, kan, melarang untuk kemungkaran. Dan yang keempat lam amar. Kita tahu amar tu apa? Perintah. Lam amar, li lah. Bukan lam, kita guna lam tu, tak. Okay, kita guna li sahaja. Li. Okay, li ni. Mungkin ni awak tak jelas mana huruf lam amarnya, nanti kita tengok contoh. Okay, so contoh la tabqal. Okay, kat sini ada huruf la. Okay, kat atas ni ada huruf la tadi.
Okey, la nahiyah ni lah. La nahiyah ni. Okey, bila huruf la nahiyah. Ada beza ya la nahiyah dengan la nafiyah. Nanti tingkatan 5 awak akan jumpa lagi la, tapi bukan la nahiyah, la nafiyah. Okey, sebelum awak takut nanti terkeliru, sebab nanti contohlah awak tengok dalam Al-Quran, awak tengok dekat contoh buku teks kata sepatutnya kalau ada huruf la ni kena baris mati. Sepatutnya kalau ada huruf la ni kena buang nun kat belakang, tapi kenapa ada huruf nun yang tak dibuang kat belakang? Kenapa bila fi'il mudhari' yang mufrad tak disukunkan? Kenapa? Sebab awak jangan keliru. Sebelum tu la ni ada dua. Okey, dia ada la nahiyah. Okey, dia ada la nahiyah dan juga la nafiyah. Okey, nahiyah ni yang kita larang. Okey, yang melarang lah. Jangan buat, jangan masuk, jangan tengok, jangan main. Tetapi kalau nafiyah ini adalah bukan, dia menafikan satu benda tu. Contoh, awak ni tak handsome. Dia menafikan awak ni tak cantik. Oh, sekolah itu tak besar. Oh, bilik ini tidak luas. Dia menafikan, bukan. Oh, bukanlah, faham tak? Tapi kalau nahiyah ni larang, jangan main, jangan keluar, jangan tengok, jangan tunggu lama-lama. Macam tu. Tapi kalau nafiyah ini adalah menafikan sesuatu benda, menafikan, menidakkan sesuatu benda. Contoh, saya cantik tak? Tak. Awak tak cantik. Ada ke nak kata awak saya cantik tak? Jangan, awak tak cantik. Mesti kita kata tak cantik. Kita tak cakap jangan cantik. Maksudnya kita melarang kan? Melarang nahiyah. Tapi kalau kita kata awak tak cantik, itu menafikan. Okay, faham tak? Okay, so supaya jelas lah apa saya cakap ni. Okay, so kita tengok dekat sini. Okay, la tabakhal. Okay, maksudnya kita kata apa? Jangan kedekut. Jangan kedekut. Bukan kita kata, oh awak ni tak kedekut. Faham tak? Jangan kedekut dengan tak kedekut lain. Tak kedekut ni maksudnya dia ni jenis yang suka memberi, bersedekah kan. Tak kedekut. Tapi jangan kedekut maksudnya dia apa? Dia kedekut. Faham? Okay, la tabakhal li walidi. Janganlah kedekut. Janganlah bakhil li walidi. Okay. Inna Allah la yuhibbu. Nampak kat sini pula la yuhibbu. Dia tak jazamkan. Sesungguhnya Allah ni tak suka kepada orang-orang yang bakhil. Nampak tak kat situ? Saya takut nanti awak keliru sebab dalam Al-Quran banyak juga guna la, tetapi bukan, ada juga la yang Allah guna untuk melarang dan ada juga la yang Allah guna untuk menidakkan. Macam ni lah, Allah ini tidak suka kepada orang yang bakhil. Bukannya Allah ini jangan orang yang bakhil. Bukan, lain dah tu. Okay, faham? Okay, dan yang kedua, la taksiru. Okay, bila kita nampak la dan ada waw alif kat sini, maksudnya apa? Dia adalah huruf jazam. Lam jazam, bukan lam nafi. Bila lam nafi kat sini akan jadi la tuksiruna. Tapi bila la nahiyah, la yang melarang, dia akan jadi la tuksiru sahaja. Okey, dia tambah waw alif, bukan dia tambah, dia buang nun. Asalnya la tuksiruna, dia buang nunnya dan ditambah alif. Hanya waw nun sahaja yang ditambah, yang ditukarkan nun kepada huruf alif. Yang alif nun tak dah tukar huruf nun tu jadi huruf alif kan, jadi hodoh bunyi ni. Contohnya tuksira ni, nanti bila buang nun tambah lagi alif, tuksira jadinya. Tak payah dah. Okey. So sebelah ni apa? Sebelah ni i'rab. So i'rab pun benda yang sama. Okay, kita dah tahu dah bila kita buat adat jazam ni, kita guna fi'il mudhari'. So kita dah tahu dah mauqi' dia fi'il mudhari'. Okey, nombor 1. Okey, nombor 1 yang ni ya. Yang ni nombor 2. Okey. Nombor 1 kita dah tahu, dan nombor 1 dan nombor 2 kita dah tahu fi'il mudhari'. Okey, lepas tu hukum dia apa? Hukum dia pun kita dah tahu dah, dua-dua ni adalah majzum. Okey, so fi'il mudhari' nombor 1 majzum. Oh, kita tahu dah, oh ini fi'il yang mufrad. Bila fi'il mufrad kita kena ikut hukum asal dia, iaitu sukun. So dia adalah fi'il mudhari' majzum bi sukun. Yang kedua, macam saya kata untuk fi'il pula, untuk adawat nasab.
Bila ada alif nun ataupun waw nun yang ditukarkan kepada waw alif ataupun dihazafkan huruf nunnya, maka dia akan jadi bihasfin nun. Maka dia akan jadi fi'il mudhari' majzum bihasfin nun. So itulah i'rabnya fi'il mudhari' majzum bisukun dan fi'il mudhari' majzum bihasfin nun. Lepas tu la huruf jazam. Huruf jazam mabni ala sukun. Sama juga kalau lamma mabni ala sukun, lam mabni ala sukun, li mabni ala kasrah. Kenapa kasrah pula? So, sebab tak ada contoh kan. Lam amar tu sekejap kita tengok ada tak kat sini. Nombor 1, istakrij huruf jazam wa af'al majzumah mimma yalai. Okay, kita tengok, kita buat dulu. Okay, ittaqun nar walau bisyakin tamratin faman lam yajid. Okay, ni lam tu lam yajid. Okay. Lepas tu qala Allah wanadu ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Mananya? Oh, rupanya ini liyaqdi. Tetapi kenapa dekat huruf dot tu tak dimatikan? Okey, untuk pengetahuan yang pertama, lam itu adalah lam amar. Okey, lam amar ni adalah lam perintah. Okey, maksudnya apa? Wanadu ya maliku liyaqdi alaina rabbuka. Li tu adalah untuk yang diperintahkan, untuk memberi, untuk memerintahkanlah. Macam tu. Dan kenapa dekat sini belakang tu tak dijazamkan? Kenapa tak jazam? Kenapa? Sebab okey, bila ataupun mana-mana sahaja fi'il mudhari' yang belakangnya adalah alif, waw dan ya, okey, kita tak jazamkan huruf alif waw ya yang kat belakang tu, tetapi kita hazaf. Kita hazaf. Contohnya perkataan liyaqdi tu asalnya perkataannya qada. Ini adalah alif maksurah. Bila alif maksurah, okay, namanya alif, kita tak mati kan. Dan memang mati pun qada tu kan, ya tu tak dihidupkan. So kita buang. Okay, kita buang, hazafkan huruf kat belakang tu dan kita tambahkan je huruf li ke lam ke kan. Macam habis tu i'rabnya macam mana? Kalau tadi alif nun tu kita kata hazaf nun, tapi yang ni kita cakap hazaf harfu illah. Huruf alif waw ya itu adalah huruf illah. Sama juga macam adat nasab. Bila jumpa adat nasab dan huruf fi'il mudhari' tu kat belakang ada alif waw ya, dihazafkan alif waw ya itu. Macam tu. So dia adalah hazfi harfu illah kalau i'rabnya. Okey, macam tu. Okey, yang ketiga la tansu. Kat depan ni dah nampak dah, la tansu. Maksudnya fi'il mudhari' majzum bihasfin nun. Bal kadzabu bima lam yuhitu bal lam. Bima lam. Okay, lam yuhitu bihasfin nun. Waliyatamatta'u fasawfa ya'lamu. Li tu, okay, li tu adalah huruf lam amar. Liyatamatta'u fi'il mudhari' majzum bihasfin nun. Okay, bawah ni apa pula? Ada'u huruf jazam munasibah ughayyir ma yulzim. Okay, disuruh letakkan huruf jazam yang sesuai, kemudian tukarkan. Yunkirul muslimun faridatuz zakat. Tambahlah. Macam mana nak tambah? Tambah kat mana ni? Kat yunkiru ke muslimun ke faridata ke zakat? Okay, kita kena tambah kat mana? Dekat sebelum fi'il mudhari'. Maka nombor 1 fi'il mudhari'nya mana? Yunkiru. Okay, tambahlah la yunkir. Tukarkan ra tu. Atasaddaqu 'alal masakin. Lepas tu tukar, letaklah lam atasaddaq 'alal masakin. Dan 3, 4, 5 buatlah sendiri. Okay, ha pun sama. Ha pun sama. Ha ini buat ayat. Ukawin mimma ya'ti jumlah fi'liyah. Fiha fi'il mudhari' majzum bihasfin nun. Sama yang kita dah pernah buat kat atas. Hasfin nun kan. Jumlah ismiyah fiha la nahiyah. Jumlah fiha fi'il majzum lam. Buatlah sendiri. Buat. Okay, supaya bila kita banyak buat latihan ni,
InsyaAllah mumtaz milik kita A+, ya. Sama juga macam matematik, LAM ni kena banyak buat latihan dan kena faham konsep. Okey, so itu sahaja. Lepas ni kita akan belajar bab yang terakhir dalam tingkatan 4 ini, iaitu yang paling senang juga, tutup sebelah mata je belajar bab ni. InsyaAllah bab yang terakhir ni mudah. Okey, so kita berjumpa di video yang seterusnya. Assalamualaikum.